Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya iaitu menambah baik amalan pengejaran amali dengan teknik 5D dalam kursus penyelenggaraan sistem transmisi kenderaan. Sebelum saya membentangkan kajian tindakan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hazrul bin Majuri, merupakan pensyarah di program teknologi automotif College Vocational Taiping. Saya mulakan dengan refleksi amalan PDP. Menurut Hasan Langgulung 1981, apa sahaja cara yang guru gunakan untuk memberi pemahaman kepada pelajar bagi mencapai objektif PDP, maka itu adalah kaedah PDP. Berdasarkan pernyataan ini menunjukkan guru perlu merancang kaedah PDP yang menyeluruh bagi tujuan untuk mencapai objektif PDP. Hasil daripada refleksi PDP penyelidik terhadap amalan pengajaran dan pembelajaran amali yang telah dilaksanakan sebelum ini menunjukkan objektif ataupun standard pembelajaran yang dirancang masih belum tercapai. Hal ini adalah kerana pelajar masih sukar untuk mengenal pasti nama komponen dan juga langkah kerja yang betul dalam melaksanakan kerja amali dalam kursus MTA 3022 iaitu penyelenggaraan sistem transmisi kenderaan. Objektif kajian berdasarkan masalah yang telah dikenal pasti hasil daripada refleksi amalan PDP amali yang lepas. Objektif kajian tindakan ini adalah menambah baik amalan pengajaran amali untuk membantu pelajar mengenal pasti nama-nama komponen dengan mudah, melaksanakan kerja amali mengikut prosedur kerja yang betul. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini menggunakan reka bentuk kajian tindakan dari model kajian tindakan yang dibangunkan oleh Schemis dan McTaggart 2005. Ia mengandungi 4 tahap iaitu A. Merancang pelan tindakan untuk menambah baik yang berlaku. B. Bertindak terhadap pelan tindakan yang telah dirancang. C. Memerhatikan kesan terhadap pelan tindakan. D. Membuat refleksi terhadap kesan. Dalam kajian tindakan ini, kumpulan sasaran yang terlibat adalah terdiri daripada pelajar tahun 2 semester ketiga sijil SVM yang mengambil kursus penyelenggaraan sistem transmisi MTA 3022 iaitu program teknologi automotif seramai 15 orang pelajar. Kaedah pemerhatian adalah berdasarkan objektif kajian iaitu menggunakan kaedah pertanyaan secara lisan objektif yang pertama dan soalan penilaian amali objektif yang kedua. Tahap 1 iaitu merancang pelan tindakan. Jadual 1 iaitu jadual yang menunjukkan pelaksanaan intervensi. Yang pertama ialah isu yang telah dikenal pasti. Yang kedua adalah merancang intervensi iaitu teknik lemati. Yang ketiga, 4 dan 5 adalah pelaksanaan intervensi. Ialah setiap kumpulan terdapat 5 orang pelajar. Dan yang terakhir adalah 6, analisis dapatan pemerhatian, markah pentaksiran berterusan PB dan juga refleksi semula. Ciri-ciri teknik 5D ini adalah seperti berikut, menggunakan pendekatan PDP elektik iaitu berpusatkan guru didaktif, berpusatkan pelajar induktif dan juga berpusatkan bahan tugasan. Di mana teknik 5D ini terdiri daripada demonstration, do, deliver, draw dan juga detect. Dan juga berdasarkan taksonomi Bloom. Jika kita lihat psikomotor terdiri daripada demonstration dan juga do, kognitif terdiri daripada deliver dan juga draw, di mana efektif terdiri daripada detect iaitu berpusatkan bahan tugasan. Di mana kalau kita tengok do dan draw adalah berpusatkan pelajar induktif, demonstration dan deliver berpusatkan guru didaktif. Di mana kaedah pengajaran ini digabungkan iaitu pengajaran kelas teori dan amali dijalankan dalam satu masa. Signifikan teknik 5D. Teknik PDP 5D menggabungkan pengajaran teori dan amali dalam satu masa pengajaran untuk memberi kesan yang lebih baik dalam pengajaran amali berasaskan kompetensi. Pelajar bukan sahaja perlu kompeten dalam membuat kerja-kerja amali, malah perlu tahu lebih mendalam dari segi nama komponen dan bagaimana untuk membuat pemeriksaan serta pelaporan. Teknik 5D ini dibangunkan berdasarkan taksonomi Bloom 1954 iaitu melibatkan 3 domain iaitu psikomotor, kemahiran kognitif, pengetahuan, kandungan dan juga efektif nilai dan juga sikap. Tahap kedua adalah bertindak terhadap pelan tindakan. Dalam teknik 5D ini iaitu sebelum inovasi ataupun intervensi ini diperkenalkan, kelas pengajaran teori adalah berasingan iaitu di mana dalam kelas pengajaran teori guru menyampaikan teori berdasarkan kertas penerangan dan dalam kelas pengajaran amali guru menerangkan pelaksanaan amali berdasarkan kertas kerja yang diberikan oleh guru. Terdapat 3 masalah yang telah dikenal pasti iaitu pelajar tidak membuat kerja-kerja amali mengikut langkah yang betul. Pelajar tidak dapat mengenal pasti nama komponen
Dan juga yang ketiga adalah pelajar tidak dapat melaporkan dengan betul semasa membuat pemeriksaan kerana tidak dapat mengenal pasti nama komponen yang sebenar. Dan hasil daripada intervensi ataupun inovasi yang dilaksanakan, hasil daripada masalah yang telah dikenal pasti, terdapat 3 teknik yang dijalankan, iaitu menggabungkan kelas pengajaran teori dan juga amali berdasarkan 5 teknik, iaitu demonstration, do, deliver dan juga draw dan juga detect. Di mana dalam demonstration, guru menunjuk cara kaedah menanggalkan bagi setiap komponen. Dan yang kedua, teknik kedua adalah do, pelajar mengikuti bagaimana prosedur yang ditunjukkan oleh guru. Dan teknik yang ketiga adalah deliver, penerangan yang diberikan oleh guru setelah setiap komponen yang dibuka. Yang keempat adalah draw, iaitu pelajar melukis setiap komponen yang dibuka ataupun yang dirombak oleh pelajar. Dan yang kelima ialah pelajar perlu detect, iaitu menilai setiap komponen itu sama ada komponen itu perlu ditukar ataupun perlu diperbaiki semula. Inilah teknik Lemon-T. Tahap yang ketiga adalah memerhati kesan pelan tindakan, iaitu dapatan kajian. Dalam objektif yang pertama, bagi melihat impak dan kebolehgunaan teknik Lemon-T ini, penyelidik telah menjalankan penilaian amali kepada 15 orang pelajar yang mengambil kursus penyelenggaraan sistem transmisi MTA 3022. Penilaian amali ini dijalankan secara lisan di mana penyelidik akan bertanya sendiri kepada pelajar 10 nama-nama komponen yang terlibat. Secara keseluruhannya menunjukkan pelajar dapat mengenal pasti kesemua komponen yang terlibat, walau bagaimanapun terdapat beberapa komponen yang pelajar masih keliru seperti wave spring, return spring, front clutch assembly dan juga rear clutch. Objektif yang kedua, keseluruhan pelajar telah kompeten dalam kompetisi 1, iaitu laporan ujian kefungsian transmisi automatik. Terdapat 4 sub kompetensi tugas yang perlu diselesaikan oleh pelajar dalam kompetisi 1 ini, iaitu termasuk dalam aspek keselamatan dan juga nilai. Hasil keputusan amali setiap sub kompetensi menunjukkan keseluruhan pelajar memperoleh markah penilaian di antara 6 sehingga 9 markah. Manakala bagi markah untuk keseluruhan kompetisi 1, pelajar memperoleh markah di antara 26, iaitu yang paling rendah, sehingga 35 markah, iaitu yang paling tinggi daripada markah penuh, iaitu 40 markah secara keseluruhannya. Tahap keempat iaitu membuat refleksi terhadap kesan. Hasil daripada pemerhatian penyelidik menunjukkan kaedah pengajaran teknik Lemon-T ini telah membantu pelajar mengenal pasti dengan mudah jenis komponen dan dapat membuat pemeriksaan terhadap kefungsian komponen yang ditanggalkan. Selain itu juga pelajar dapat melaksanakan prosedur kerja amali dengan betul kerana pengalaman amali secara menanggal komponen transmisi automatik dapat mengurangkan kebergantungan pelajar kepada nota amali, iaitu nota penerangan dan juga nota langkah kerja yang diberikan oleh guru. Teknik Lemon-T ini sebenarnya kaedah pengajaran yang dapat memberi pengalaman yang sebenar pelajar selain memberi peluang kepada guru untuk menjadi fasilitator supaya pelajar dapat melaksanakan amali secara berpandu. Teknik Lemon-T ini juga dapat membentuk sikap dan pemikiran kreatif, merangsang daya ingatan pelajar melalui pelakuan dan latihan kemahiran, berinteraksi secara terus dengan isi dan situasi pembelajaran, pengalaman secara langsung terhadap proses dengan bimbingan guru. Kaedah pengajaran teknik Lemon-T ini telah membantu penyelidik dalam penambahbaikan amalan pengajaran yang telah dilaksanakan sebelum ini. Penyebaran luas teknik Lemon-T. Teknik Lemon-T ini masih dalam proses penambahbaikan lagi, walau bagaimanapun teknik ini telah disebar luas pada rakan-rakan guru di bengkel serta telah dibentangkan sebagai inovasi PDP di sah iConfact 2022 dan memperoleh pingat bergangsa untuk peringkat antarabangsa, serta dalam konferensi penyelidikan inovasi NCRI 2022 juga dan mendapat pingat emas peringkat kebangsaan. Itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.